Musibah banjir yang melanda pantai timur meninggalkan parut yang dalam kepada setiap penduduk terjejas. Rumah ranap, harta benda musnah, malahan kemudahan awam seperti perkhidmatan kereta api juga lumpuh akibat banjir. Selamat Pagi Malaysia terus memberikan liputan terkini berkenaan dengan pasca banjir, dan kalau kita lihat sebelum ini di berita dan juga akhbar menunjukkan kediaman musnah dan harta benda turut hilang. Namun apa yang juga berlaku di Kuala Krai khususnya ini adalah pengangkutan awam yang turut terjejas, seperti yang di belakang ini adalah stesen Kuala Krai yang mana juga tergendala sehingga ke hari ini. Keadaan banjir yang kritikal menyebabkan perkhidmatan kereta api Tanah Melayu Berhad di laluan pantai timur terpaksa dibatalkan. Ekoran landasan dan sesetengah stesen kereta api turut ditenggelami air. Baik, untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan operasi stesen kereta api Kuala Krai Kelantan ini, yang bersama dengan saya ketika ini adalah Yang Berhormat Datuk Insinyur Haji Nawawi Ahmad, iaitu pengerusi KTM Berhad. Baik Datuk, saya terus bertanyakan soalan berkenaan dengan operasi yang terjejas akibat banjir ini, tergendala sejak bila? Okey. Dia kejadian ini berlaku dalam dua gelombang. Gelombang yang pertama berlaku pada 18 bulan 12. Di antara Tanah Merah dengan Pasir Mas yang disebabkan oleh kenaikan air di Sungai Golok. Tetapi gelombang itu tak berapa teruk kerana dia hanya menenggelamkan landasan kereta api sebanyak 1 meter saja. Tetapi gelombang yang kedua, iaitu pada 23 hari bulan tu, yang sangat dahsyat kerana dia bermula dengan tanah runtuh, tebing runtuh menutup tanah, kemudian jatuh di atas landasan dan air banjir sehingga melepasi bumbung quarters dan stesen yang menyebabkan kerosakan yang cukup banyak. Selain perkhidmatan yang tergendala, KTM Berhad menanggung kerugian besar untuk proses membaik pulih setelah aset-aset dan stesen rosak teruk. Pelaku itu banyak perkara. Yang pertama, landasan. Landasan dia punya tanah di bawah tu di bawah air, washout. Banyak tempat, ada 19 tempat yang teruk untuk landasan ini. Kemudian jambatan. Jambatan, ada jambatan yang roboh di Kemubu contohnya, sepanjang 160 kaki, dan jambatan ni sebenarnya kuat, dibuat daripada besi dan konkrit yang kukuh, tapi kerana banjir ni terlalu deras dan juga balak yang banyak menyebabkan dia roboh. Bayangkan bagaimana daya kekuatan banjir ini mampu meroboh serta menghanyutkan jambatan besi yang kukuh, apatah lagi bangunan stesen yang telah lama dibina. Satu lagi yang saya tengok amat dahsyat ialah stesen kereta api hilang. Dan stesen ni dua stesen yang sangat teruk mengalami masalah kerosakan ketika banjir ini. Di samping itu kita juga ada lokomotif, iaitu enjin yang kepala kereta api ni. Lokomotif sebanyak 5 biji tenggelam dan 18 biji coach, tempat orang duduk tu yang tarik tu, yang tenggelam juga, yang perlu dibuat overhaul dan repair. Laluan yang terjejas memerlukan kerja-kerja membaik pulih dalam masa lebih kurang 2 bulan, manakala laluan yang rosak teruk dan perlu pembinaan semula mengambil masa sehingga 12 bulan. Dan terakhir sekali, mungkin jangkaan lah bila mulanya beroperasi semula KTM ni. Saya berbincang dengan Presiden dan juga pengurusan sebentar tadi bahawa kita akan pecah kepada 2 sektor utama, daripada Gemas ke Gua Musang yang tidak berapa teruk alami masalah ni, yang boleh digunakan mungkin dalam masa 2 bulan. Sekiranya proses tidak diganggu dengan proses-proses red tape yang lain. Yang kedua, antara Gua Musang dengan Tumpat, yang tu mungkin makan masa lama sikit kerana jambatan itu roboh, dan difahamkan daripada pihak pengurusan ia memerlukan masa pembinaan sebanyak 12 bulan.
Bukan KTM Berhad sahaja yang menerima kesannya, malah penduduk sekitar kampung Kemubu juga yang sudah menjadi rutin harian mereka menggunakan perkhidmatan ini. Ini menyukarkan lagi penduduk di sini untuk bergerak seperti menghantar anak mereka ke sekolah dan ke tempat kerja. Puan Azizah, sebelum ni dan sehingga sebelum KTM ni terjejas, memang kerap menggunakan lah? Iyalah, guna KTM tu lah ke sekolah pagi, petang untuk parduan ke. Kalau tak ada lah ni kat susah lah. Kat ni sekolah belum buka lagi ke. Kalau ada sekolah buka macam mana nak anak belajar. Kat tak ada anak dah, ada cucu-cucu ada. Ni Mocik pun duduk kawasan Kampung Dabong lah. Lepas tu sebelum ni pun memang selalu kerap guna KTM. Memanglah Mocik ni tak ada anak dah. Cuma Mocik sendirilah nak pergi Kuala Kereka. Nak mari klinik ke mana-mana lah Mocik nak pergi. Selalu ke Kuala Krai, pergi mana? Pergi pekan, pergi hospital? Pergi pekan. Beli barang kat sana lah selalu. Pergi Tanah Merah. Oh, Tanah Merah? Apa ke sana? Mocik kapur denu kapur. Denu juga ke Tanah Merah. Memang duduk sini lama dah. Lama dah? Oh, 2-30 tahun dah. Balik je sekali-sekala gitulah. Memang selalu dalam 30 tahun tu memang naik kereta api lah. Memanglah. Enggak lah, enggak susah lah Mocik nak balik Mocik ni. Dah tak ada kereta api dah. Kalau boleh juga nak cepat-cepat sikit lah. Kita. Lepas tu kalau sekarang ni kereta api tak ada untuk kata 6 bulan baru siap. Lepas tu nak bergerak tu macam mana? Cari-cari gitulah. Kutul-kutul lah. Tidak payah benar lah. Tidak Mocik naik kereta api lah. Tak lah naik sini naik dabu. Ke Tanah Merah ke macam Kuala Ketupat apa semua guna kereta api ke. Kira ini yang pengangkutan utama lah. Pengangkutan utama lah. Keperitan yang dirasai penduduk kampung sukar untuk digambarkan kerana dengan tiadanya nadi utama pengangkutan ini, maka pergerakan mereka pun terjejas. Benar. Hidup sikit dok. Dulu kita berniaga atas kereta api kita tahu. Susahlah tak ada kereta api. Susah benar tak ada kereta api. Nak kayak bui. Pergi mana-mana naik kereta api lah. Dulu naik Wakaf Baru nak suruh tak ada orang pergi Kuala Lumpur sehari semalam mek tak mandi pening. Ni kita turun Bukit Mentajan ni pergi atas anak sekolah. Kereta api. Kalau kita nak pergi ke jalan bawah kita banyak mana habis duit. Mahal beli minyak orang tu lagi. Tambah dia makan lagi. Tambah driver. Kita makan anak-anak kita bawa. Pergi serah anak sekolah. Sesungguhnya pihak KTM Berhad juga bertungkus lumus mencari resolusi terbaik dalam memastikan perkhidmatan yang menjadi keutamaan penduduk di sini kembali beroperasi dalam kadar yang segera. Sangat teruk. Itulah yang dapat digambarkan dengan melihat kawasan ini, landasan kereta api yang dipenuhi dengan lumpur, stesen kereta api yang rosak teruk dan juga jambatan yang menghubungkan landasan juga terputus. Pihak KTMB mengambil masa lebih kurang 12 bulan untuk melakukan kerja-kerja membaik pulih. Jadi kita berharap juga agar penduduk dan juga pengguna yang menjadikan perkhidmatan kereta api ini sebagai nadi utama pengangkutan mereka di sini bersabar sehinggalah keadaan pulih seperti sedia kala.